Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fafani. Kita ke halaman yang ke-19. Halaman yang ke-19 dalam kurungan wa a'taituka thamaniyata ashumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'taituka thamaniyata ashumin. Al-Islam wal-hijrata wal-sadaqata wal-amra bil-ma'ruf wal-nahya 'anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa a'taituka liwa'al hamdi fa adama wa min dunihi tahta liwa'ika. Dan aku berikan di kau, wahai Muhammad, 8 kelebihan. 8 kelebihan. Keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Kelebihan apabila dibuat perbandingan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat nabi-nabi terdahulu. Masing-masing ada kelebihan. Bangsa Yahudi Bani Israel ada 8 kelebihan. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada 8 kelebihan. Dan aku berikan di kau 8 kelebihan, iaitu yang pertama Islam, yang kedua berhijrah, berpindah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah itu membawa rahmat. Itu keistimewaan, itu kelebihan. Yang pertama Islam, yang kedua berhijrah, yang ketiga dan sedekah, yang keempat menyuruh dengan ma'ruf kebaikan dan menegah daripada mungkar kejahatan. Dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan, dan aku berikan dikau panji-panji kepujian. Cukuplah 8 kelebihan. Maka Adam, baginda Adam alaihissalam dan yang lain di bawahnya baginda Adam alaihissalam, begitu juga nabi-nabi selepas baginda Adam alaihissalam itu semuanya di bawah panji-panji engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelebihan yang diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya juga bertuah mendapat kelebihan yang sama. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummataka. Dan bahwasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi, sungguhnya telah aku fardukan atas kamu, wahai Muhammad, dan atas umat kamu, wahai Muhammad, 50 sembahyang. 50 waktu sembahyang. Maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamu, wahai Muhammad.
Yang jelas 50 waktu akhirnya diberi keringanan sehingga 5 waktu. Kalaupun 5 waktu, kerana setiap kebaikan diganjari dengan 10 kali. 5 waktu tetap didarab dengan 10, sama dengan 50 waktu. Rahsia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai 50 waktu, tetapi dengan kadar menunaikan 5 waktu sudah merangkumi 50 waktu kerana gandaan 10, sebagaimana yang Allah janjikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya, kembalilah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga terbuka awan yang dahulu yang dinamakan dia Rafrafin, hijau, dan yang hijabun nur, cahaya yang telah menutup. Jibril alaihissalam tidak dapat mengetahui apa pun kerana telah dihijab dengan cahaya. Yang hijab an-nur itu telah mengambillah Jibril dengan tangannya, turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disambut oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Sidratul Muntaha, turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni langit yang ketujuh. Maka tiada berkata baginya suatu baginda Ibrahim alaihissalam, tak adalah nak tanya sesuatu ataupun memaklumkan sesuatu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami. Maka kata baginda Musa alaihi salam, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu wahai Muhammad? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memfardukan Allah Taala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang, 50 waktu sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. 50 waktu 24 jam. Ini berarti 25 minit azan, 25 minit azan, 25 minit azan. Bayangkan 25 minit azan. Nak makan pizza hut pun tak kesempatan. 25 minit azan, 25 minit azan. Bilal pun letak jawatan. Maka berkata Nabi Musa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu, maka bahwasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu. Maka bahwasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu,
dan aku cuba akan dia kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, Bani Israel. Terlebih sangat keras sungguhnya pada yang kurang daripada ini, maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia perakuan baginda Musa alaihissalam, umat baginda Musa alaihissalam, berbangsa Yahudi, berbani Israel. Yahudi ni dia banak bani, bangsa Yahudi Bani Israel, bangsa Yahudi Bani Quraizah, bangsa Yahudi Bani Nadir, bangsa Yahudi Bani Qainuqa, bangsa Yahudi Bani Mustalik. Banyak bani dia. Paling istimewa, ranking pertama, bangsa Yahudi Bani Israel. Ini bukan bangsa Johor, kita bangsa Yahudi Bani Israel. Terlebih sangat keras Allah beri keistimewaan bangsa Yahudi Bani Israel ini pada kekuatan susuk tubuh badannya. Jadi kalau kita lawan bola dengan dia, kalah aja. Sebab itu kalau nak menang Piala Malaysia, Liga Super, kena ambil orang Eropah. Bayar mahal-mahal. Kenapa? Memang diperakukan susuk tubuh badannya itu keras, kuat. Apatah lagi yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahawa bangsa Yahudi Bani Israel ini aqlu zaid, akalnya lebih. Apabila akalnya lebih, ra'at an bu'din, dia melihat jauh ke hadapan. Dia bukan hanya melihat apa yang ada dekat depan. Oleh kerana melihat apa yang ada dekat depan, bergaduh sajalah jawatan Perdana Menteri. Dia tak melihat jauh ke hadapan. Ra'at an bu'din. Baik. Maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia. Bangsa Yahudi Bani Israel pun tak mampulah, kurang daripada 50 waktu pun tak mampu.